Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercakap tentang pengurusan ketibaan jemaah haji di Arab Saudi. Jemaah haji mestilah beratur dan tidak berebut-ebut apabila keluar dari pesawat semasa tiba di lapangan terbang King Abdul Aziz di Jeddah. Jemaah haji hendaklah menyerahkan pasport PMA, iaitu Pasport Malaysian International, kepada pegawai immigration untuk pendaftaran. Seterusnya diserahkan kembali kepada jemaah haji. Seterusnya, jemaah haji akan dibawa ke tempat penginapan dengan menaiki bas. Apabila dia tiba di Dewan Ketibaan, iaitu tempat penginapan para jemaah haji, mereka akan disambut oleh petugas haji, iaitu petugas kaki tangan tabung haji, dan petugas kaki tangan tabung haji tersebut akan memberikan taklimat kepada para jemaah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Seterusnya adalah pengurusan penginapan jemaah haji. Pengurusan penginapan jemaah haji di Mekah terbahagi kepada 4 zon. Zon A, Zon B, Zon C dan Zon D. Zon A berpusat di Abraj Janadriyah, Qors Al-Janadriyah dan Masad Al-Badayah. Manakala di Zon B pula berpusat di Zuwar Al-Bit, Baka Al-Salah dan Amjad Al-Bit. Zon C pula berpusat di Rahab Al-Janadriyah, Al-Bisharah Mawaddah dan Hibatullah Mekir. Manakala di Zon D pula, ianya bertempat di Land Premium, Mana Al-Shuruq dan Raudah Al-Shuruq. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Seterusnya adalah pengurusan sajian jemaah. Pengurusan sajian jemaah adalah berbeza untuk jemaah haji di bawah pengurusan muassasah. Pengagihan sajian makanan adalah secara bungkus dengan menggunakan sistem kad. Waktu edaran makanan adalah tengah hari dan malam. Bagaimanapun, jemaah disediakan cerit, teh, krema dan gula untuk disediakan. Sarapan pagi tidak disediakan. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Seterusnya saya akan bercakap tentang pengurusan petugas haji bagi setiap maktab dan zon. Pengurusan petugas haji bagi setiap maktab dan zon diuruskan oleh seorang pengurus, dibantu oleh 1 hingga 2 orang penolong pengurus sambil dibantu oleh 4 petugas yang lain, iaitu 2 orang petugas pembimbing ibadah haji, seorang pegawai perubatan dan 3 orang petugas perubatan. Bagi maktab muassasah pula, mereka dibantu oleh rais muassasah, naib rais, petugas maktab dan mutawif. Kapasiti jemaah untuk setiap maktab dan zon adalah sebanyak 3,000 orang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Seterusnya adalah pengurusan bimbingan ibadat. Pembimbing ibadat haji atau sekretarinya PITAS bertanggungjawab menguruskan hal berkaitan perkhidmatan bimbingan ibadah.
TH juga menyediakan seorang pakar ibadah haji di ibu pejabat TH di Makkah. Di samping itu, banyak sesi ceramah diuruskan oleh PPM Mekah dan PPZ dari Madinah. Semua jemaah haji hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dengan menghadiri program-program yang telah dilaksanakan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Seterusnya adalah pengurusan perubatan, pengurusan kesihatan di Tanah Suci ataupun pengurusan perubatan di Tanah Suci terdiri daripada pusat rawatan TH Shishah di Dar Al-Mubarak dan klinik kecemasan TH di Abraj Al-Janadriyah. Kedua-dua tempat ini bertempat di kota Mekah Al-Mukarramah. Satu pusat rawatan disediakan di Madinah, iaitu Roha Al-Madinah. Sebanyak 20 buah ambulan di Mekah, Madinah dan Jumum telah disediakan untuk para jemaah yang memerlukan. Perkhidmatan perubatan utama adalah seperti rawatan kecemasan, pesakit luar, pesakit dalam dan pergigian juga disediakan. Perkhidmatan seperti farmasi, radiologi, makmal dan fisioterapi juga disediakan. Seterusnya adalah perkhidmatan kewangan. Tabung haji telah memberikan kemudahan kepada para jemaah untuk mengeluarkan duit pada mesin ATM yang telah disediakan. Perkhidmatan pengeluaran wang juga boleh berurusan dengan ibu pejabat PPM di Mekah dan juga bagi Madinah, iaitu PPZ. Perkhidmatan kewangan juga boleh menyelesaikan kaedah pembayaran dam dan kurban. Dan juga pada waktu untuk pembayaran dam dan kurban adalah mulai 22 Ramadan sehingga 3 Zulhijjah Malaysia, manakala 1 Zulkaidah hingga 7 Zulhijjah di Arab Saudi. Seterusnya adalah perkhidmatan pihak ketiga. Antara perkhidmatan yang telah disediakan oleh pihak tabung haji sepanjang musim haji kepada para jemaah haji adalah: yang pertama, ziarah; yang kedua, kenderaan disediakan; yang ketiga, city check-in; yang keempat, pos Malaysia nationwide; yang kelima adalah cafeteria; yang keenam adalah dobi; dan yang ketujuh adalah kemudahan komunikasi. Selain itu, antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh tabung haji adalah cas penghantaran bagasi dan air zam-zam dari Tanah Suci ke tanah air. Akhir sekali adalah keberangkatan pulang. Pergerakan jemaah haji terus dari bangunan penginapan jemaah haji adalah seperti berikut. Yang pertama, 8 hingga 6 hari sebelum berlepas akan dikeluarkan notis. Yang kedua, taklimat perjalanan. Yang ketiga, 5 hari sebelum berlepas mestilah berada di Madinah selama 3 hari. Yang keempat, pengambilan bagasi dan terus ke kabin pesawat. Yang kelima, bertolak ke terminal Hari Jeddah 9 jam dan 3 jam dari Madinah sebelum berlepas. Yang keenam, bas JH disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat. Yang ketujuh, pemeriksaan imigresen dan keselamatan. Yang kelapan, menaiki pesawat. Akhir sekali, bakal haji perlu mematuhi peraturan bagasi yang telah ditetapkan oleh TH, iaitu 30 kg had beratnya dan maksima hanyalah 2 beg sahaja.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك